Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa ila masyayikh al-muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa awladina, خصوصا إلى شيخنا الشيخ محمد عاصم ورسولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وآمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita sambung muka surat 98 bagai yang kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan yang kedua daripada hadis itu ialah hadis Abdullah bin Umar. Apabila teringat ia akan dunia dan akhirat, nescaya berkata ia, wallahi innahuma bimanzilati qadahain muli'a ahadahuma fama huwa illa an tufrahu ahaduhuma fil akhar. Bermaknanya, yakni maksudnya, demi Allah bahwasanya dunia dan akhirat itu adalah yang menepati dua mangkuk kayu dipenuhkan salah suatu daripada keduanya.
maka tiada ia melainkan bahawa dituangkan pada mangkuk yang satu lagi. Begitulah dunia dan akhirat. Apabila habis masa berhadap kepada dunia, nescaya kosonglah masa untuk berhadapkan kepada akhirat. Maknanya apa? Maknanya apabila kita banyak buat kerja dunia, jangan duk katalah kita ni nak dunia pun nak, akhirat pun nak. Tak ada dah. Tak ada dah. Kalau kita buat kerja dunia, nak dunia, tak akan jadi sama banyak. Tak akan jadi sama banyak. Yang sama banyak ni daging yang biru tu saja. Dari dulu sampai lah ni dia sama berat. Itu pun gambar ya. Dia tak akan jadi sama banyak. Ya. Dia tak akan jadi sama banyak. Ada orang kata kita cari akhirat, dunia jangan lupa. Cakap lagu tu ni dia tak faham. Memang ada ayat Quran, buat kerja akhirat, dunia jangan lupa. Maksudnya apa dia? Bila kita ingat akhirat, jangan kamu lupa di dunia ni, kamu kena buat kerja akhirat. Tu maksud dia. Bila kita nak kepada akhirat, kamu jangan lupa bahagianmu di dunia ni apa dia? Bahagianmu dunia ni kena buatlah kerja akhirat tu. Orang salah faham ayat Quran tu, dia kata apa? Buat kerja akhirat, jangan lupa cari harta dunia. Itu namanya tafsir ayat Quran pakai kepala otak dia. Tafsir pakai kepala otak dulu. Siapa tafsir Quran pakai akal, maka neraka lah tempat dia. Ya. Ambillah kamu akan akhirat, jangan kamu lupa bahagianmu di dunia. Jangan salah faham maksudnya tu. Ambillah kamu akan akhirat, yakni hendaklah kamu bercita-cita untuk masuk di dalam syurga. Hendaklah kamu takut akan azab neraka. Maka jangan kamu lupa bahagianmu. Nak masuk syurga tu kena buat taat, istiqamah alal ubudiyah. Jangan nak saja tapi tak buat. Itu maksudnya tu. Jangan kamu nak saja syurga tapi tak buat jalan ke syurga. Nak masuk syurga, buat jalan ahli neraka. Tu maksud dia. Jangan. Kamu nak syurga, kamu buat jalan ahli syurga. Itu maksud ayat. Bukan kata kamu cari dunia, kamu buat kerja akhirat, jangan lupa kumpul harta dunia. Bukan lagu tu maknanya. Seperti yang mana yang banyak sungguh orang duk faham. Kita ni bang oi, dunia pun nak, akhirat pun nak. Itu namanya orang kebun dunia punya bahasa. Tanda-tanda tak okey makna Quran, tak belajar, pakai tafsir, pakai akal. Baik. Berkata sahibu kitabil Qaut. Ini pengarang kitab Al-Qaut. Kitab Al-Qaut ni banyak. Dia tak cerita mana satu. Jadi kita wakuf pada pengarang mana satu kitab Al-Qaut ni. Artinya bahawasanya engkau manakala penuhlah oleh hati engkau dengan kasih dan asyik kepada dunia dan kepada kemegahan, nescaya mengkosong oleh hati engkau daripada kasih dan asyik kepada akhirat. Dan jikalau memenuh oleh hati engkau dengan kasih dan asyik kepada akhirat, nescaya kosonglah hati engkau daripada kasih dan asyik kepada dunia.
Dan jikalau bagi engkau sepertiga mangkuk bagi habuan akhirat, nescaya mendapat oleh engkau akan 2/3 mangkuk bagi habuan dunia. Dia tak akan jadi sama banyaknya. Kamu cari dunia, akhirat kamu jadi sikit. Dan jikalau ada bagi engkau sepertiga mangkuk bagi habuan akhirat, nescaya mendapat oleh engkau akan 2/3 mangkuk bagi habuan pada dunia. Dan inilah segala bandingan yang menjadi akan dia oleh sahibul kaus pada ketiadaan dapat berhimpun dunia dan akhirat dalam keadaan sama banyak di dalam hati. Dan jikalau adalah dunia itu jadi wasilah, yakni tangga atau perantaraan yang menghasilkan akhirat, sekalipun tidak berhimpun juga, ni tak akan jadi berhimpun sama banyak, tak boleh. Ya, seperti kata dalam Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, dalam satu hati, inna fil qalbi, dalam satu hati tidak boleh ada dua cinta. Kalau masuk dalam hati itu cinta dunia, maka tak akan masuk cinta Allah. Tapi kalau sudah masuk cinta Allah, tak akan masuk lagi cinta dunia. Dia tak boleh duduk tengah-tengah, sama-sama banyak, tak boleh. Cinta dunia 50%, cinta akhirat 50%. Tak boleh. Dia akan lebih salah satu. Dia akan jadi lebih. Macam orang ada bini dua, aku tanya orang kahwin dua tu, boleh 50-50 lah. Ya, tak bolehnya yang udah keberang. Ada bini 4. Yang nombor 4 tu berat. Nombor 3 kurang sikit. Nombor 2 kurang lagi. Nombor 1 memang kurang. Berat, kurang sikit, memang kurang. Apa dia? Orang ada 4 bini, dia tak boleh bagi sama beratnya. Itu orang kahwin 4. Kalau orang kerja akhirat, dunia pun nak kerja, tak jadi. Melainkan dia kerja akhirat, ya, dunia tu sudah tidak ada arti di dalam hatinya. Maka dia buat kerja dunia, dia tetap ingat Tuhan. Ada orang lagu tu? Kalau ada, Syekh Abdul Qadir Jalani yang kata ada 99 kapal perdagangan tu, dia kata apa? Makin aku benci dunia, makin dunia itu mengejar aku. Makin aku lari dari dunia, makin dunia itu datang kepadaku. Makin ku tinggalkan dunia, makin dunia tidak mahu berpisah dariku. Faham tak maksud dia? Bukan dia cari, kemudian dia kasih pada Allah. Dah, dia nak lari pada dunia tu, tapi dunia tu main ke dia? Begitu juga cerita sahabat Nabi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia nak lari pada dunia, dia nak bagi dia bankrupt. Dia beli buah kurma busuk, biar orang tak beli, biar dia bankrupt. Koli dia dah mengeluh. Tiba-tiba datang satu pedagang besar nak beli kurma busuk dengan berkali-kali ganda harga daripada kurma elok. Nah, tu dia tak bankrupt juga, jadi makin kaya dia. Tu kata dia. Ya, orang yang dalam hati hanya ada kasih Allah, dunia ni dia tak mau pun main. Tapi bukanlah semua lagu tu. Hari dia kata aku tak mau cinta dunia, aku nak cinta Allah. Mudah-mudahan datang dunia banyak kat aku. Tak jadi. Sangat ni Cina buta, boleh planning-planning.
Cina buta ya ada planning. Itu dia. Jadi orang nak menuju kepada Allah Ta'ala ni, dia kena tajrid anid dunia. Itu jalan pertama. Orang nak menuju kepada Allah Ta'ala, dia kena tajrid anid dunia. Selepas dia tajrid anid dunia, lepas tu antara dua, sama ada dunia tu tak datang-datang lagi kepada dia, ataupun dunia tu datang kepada dia tapi dia tolak dunia, dan dunia tu pun pergi tak datang-datang dah. Ataupun dunia tu tak datang walaupun dia tolak. Tapi mesti yang pertama tajrid anil dunia. Itu jalan pertama orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Apa maksud tajrid anil dunia? Meninggalkan bersedap-sedap di dalam kenikmatan dunia. Meninggalkan bersedap-sedap, makan yang tak sedap, tak ada depan mata boleh. Tiba ada depan mata, apa nak makan ikan masin? Tua. Ada ayam panggang dulu lah rambut ikan masin, kau makan tu. Boleh. Saya ikan masin tak makan. Encik, saya makan ayam je hari-hari. Demam. Mula-mula saya ni ikan masin makan, saya kau makan masin je. Tengok orang tu jamu ikan masin sendiri, ayam semangkuk. Habis dia seorang semangkuk ayam. Contoh. Contoh. Ni bak makan. Buat kerja pula kerja. Orang apa kerja? Elok-elok nak berhenti masuk pondok. Nak berhenti kerja lah, gaji 3,000 sebulan. Nak masuk pondok ni. Dah pergi dah pondok saya tumbuh, saya pondok. Tiba-tiba toke offer gaji sebulan 30,000. Nak kerja ke tak? Dia 3,000 boleh dah berhenti. Dia offer 30,000. Mak. Berhenti ke tidak? Berhenti ke tidak? Berhentilah katanya. Nafsu kata, ya okey, tak jadi berhenti bos. Sambung, continue the job. Pasal apa? 30,000. Duduk 3,000, makan tak cukup, besok pondok. Nampak tak? Itulah dia. Orang dah hubung dunia ni, dalam hatinya ada dunia, dia tak boleh lah nak tolak dunia. Baik, melainkan dia tolong Allah. Jadi kita ni, adakah kita nak kena tinggal dunia semata-mata tinggal, jangan cari, jangan kerja, duduk pondok muzlah, tunggu dah nak makan apa pun makan, dah tak nak makan ke puasa? Bolehkah lagu tu? Baik. Di sana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan juga dalam kitab Minhajul Abidin. Orang yang nak tajrid anil dunia tadi ada dua golongan. Yang pertama, orang yang boleh tinggalkan segala jenis pekerjaan dunia, lalu tafwid keseluruhan hidupnya kepada Allah. Maka kalau dia mampu, maka jadilah orang yang tafwid ini serah, mata-mata serah. Tak usah kerja, tak usah apa. Tu ialah dia makan, tak nak makan puasa. Gila muzlah mana-mana. Sambil mengaji, sambil beramal ibadat. Kalau boleh, silakan. Maka kebanyakan orang macam ini ialah orang yang bujang terang tang tiang, yang tak ada mak ayah yang perlu dijaga, yang tak ada anak isteri yang perlu dijaga. Dia seorang saja. Dia hidup dirinya seorang.
herself only. Tak ada siapa-siapa dah. Kalau orang perempuan, orang lelaki-lelaki pun begitu juga, herself only. Dia seorang-seorang dia ada, nobody, tak ada orang lain. Maka boleh saja. Tapi kalau dia ada ibu, dia ada ayah, dia ada adik yang perlu kepada penjagaan dia, maka dia tak boleh tahfiz semata-mata tahfiz tanpa bekerja. Jadi seperti Uwais Al-Qarni, dia ada ibu, dia tak tinggal mak dia, maka dia terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Kata Nabi SAW masa itu. Tapi akhirnya dia terkenal di langit dan terkenal di bumi. Apa? Jadi tadri ani dunia tadi ada dua. Satu tahfiz, semata-mata surah. Kalaulah dia tu orang yang tidak ada tanggungan dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Seperti dia bukan seorang doktor, dia bukan seorang ulama yang diperlukan ilmunya oleh masyarakat. Dia bukan seorang cendekiawan. Dia seorang yang nobody. Orang tak kenal dia, siapa pun tak tahu dia siapa, who are you? Dia jawab, I not WHO. Jadi dia siapa-siapa pun orang tahu tak kenal dia, dan dia pun tidak ada apa-apa nak menanggung. Dia seorang semata-mata, dia harus tahfiz. Sesuai kerja tu usaha apa? Pergilah uzlah, bertakarub kepada Allah semata-mata, bertakarub. Macam kebanyakan orang-orang sufi di zaman-zaman dahulu, zaman salafus salih, mereka beruzlah di pergunungan Lubnan. Dulu Lubnan ni negara orang sufi. Dulu zaman-zaman Imam Ghazali dulu dan sebelumnya. Dulu, hari ni Lubnan negara sekular nombor 1. Negara sekular nombor 1 di dunia. Itu dia. Kalau kita ni cipta timah ni baru ya. Dia lama dah. Macam-macam timah. Saya timah saya tak terkejut sangat. Pasal timah ni bukan nama orang. Timah kan biji timah. Kat Perak banyak dulu. Oh salah. Bukan? Jaga-jaga. Allah Ta'ala Nabi pesan. Maka barang siapa mendengar nyanyian perempuan di dunia ini, di akhirat kelak Allah akan menuang timah yang mendidih ke dalam telinga mereka. Betul kan? Minuman ahli neraka itu ialah timah yang mendidih. Jadi timah ni masalah. Jangan terkejut sangat. Bukan apa timah, nama pun timah, biji timah ke? Kita orang Malaysia ni terkejut sangat. Pasal apa? Dia dah biasa panggil timah. Tu pun nak terkejut. Pelik ni. Tak terkejut lah. Kalau dia buah nama Mahathir, tu pelik sikit. Contoh, dia buah nama Khairi ke, tu terkejut. Pasal tu nama orang Islam, nama orang Melayu. Timah ni nama biji timah. Pun cerita dia orang nak buat nama apa kan? Dah habis cerita. Kalau kita tak boleh jadi orang yang pertama, apa dia? Orang yang tahfiz, jadilah orang yang bertawakal, darjah orang awam. Macam mana darjah orang awam? Iaitu jangan tinggalkan pekerjaan mencari rezeki. Carilah rezeki yang halal dan tayyiban mubarakan fi.
dengan niat untuk menguatkan ibadah dan takarrub kepada Allah. Serta berusaha meninggalkan segala yang mendekatkan diri kepada kemunafikan serta kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah lorongkan jalannya. Lanahdiyannahum subulana. Baik, jadi kita tengok, kita ni orang mana? Orang yang boleh tauhid ataupun orang yang mampu hanya duduk darjah tawakal? Kalau boleh tauhid, ya silakan. Tapi kalau tak boleh duduk darjah tauhid, jangan tinggalkan darjah tawakal. Kalau tauhid pun tak ada, tawakal pun tak ada, itu namanya orang yang hubbud dunya. Itu namanya orang yang ahlud dunya. Itu orang yang cari penyakit di dunia, cari penyakit di akhirat. Hubbud dunya ni dosa besar. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Kita duk bela dalam hati ya kasih dunia. One day I will be, one day I will be. Jangan duk ada yang tu dengan duk bela. Bila datang perasaan nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, ya, baca je Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Rasa nak rumah banglo besar, nak 40 tingkat, 4,000 bilik. Baca qul huwallahu ahad. Rasa nak rezeki 1 bilion sebulan, baca qul huwallahu ahad. Sampai perasaan tu boleh hilang. Baca ulang sampai boleh hilang. Rasa nak buat dosa dan maksiat, baca qul huwallahu ahad. Semoga perasaan tu dia hilang berkat surah Al-Ikhlas. Ya, orang tak masuk neraka ni orang ikhlas. Halikun nas illa al-alimun wa halikul alimun illa al-amilun wa halikul amilun illa al-mukhlisun. Binasa sekalian manusia melainkan orang berilmu. Binasa orang berilmu melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Binasa juga orang yang beramal dengan ilmu melainkan orang yang ikhlas di dalam berilmu dan beramal. Maka orang ikhlas ni dia tak masuk neraka. Maka apabila kita rasa gila dunia, nak itu, nak ini, baca qul huwallahu ahad. Itu surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Tak nama ikhlas kalau tidak ma'rifatullah. Jadi orang ikhlas ni orang yang ma'rifatullah. Orang ma'rifatullah ni adalah orang yang mahabbatullah. Kasih Allah tak masuklah kasih dunia. Jadi bila kita rasa gila dunia bersangatan, baca qul huwallahu ahad banyak-banyak kali. Mudah-mudahan ditendang sifat itu. Tapi janganlah baca surah tu saja, tak mengaji, tak sembahyang, tidak mujahadatun nafsi, tidak mengamalkan wirid-wirid yang lain pula, terutama sekali wirid tarekat. Ngaji pun tidak, tu baca qul huwallahu ahad tak jadi kedarah. Tak jadi. Ada kata tu tak jadi. Jadi baca qul huwallahu ahad tu sebagai aksesori penambah kepada yang fardu-fardu. Apa yang fardu? Fardu solat, fardu mengaji, fardu menuntut ilmu, fardu mujahadatun nafsi, ya, fardu puasa, fardu zakat dan berbagai-bagai fardu yang lain tu. Baca Al-Quran tadi ni aksesori bagi menguatkan dia. Jangan aksesori saja, fardunya tak ada. Ibarat beli cat, rumahnya tak ada. Nak cat mana? Cat muka sendiri dah jadi lukin, jadi tazal.
Jadi apa? Tok Sami conteng diri sendiri. Rumah tak ada. Ada pun kuil dia. Dua kat kuil. Nak conteng tak boleh tak ke mana? Kedai. Conteng dia tiga. Semua sarjan. Nampak Mudah-mudahan Allah tolong barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan Allah. Baik. Jadi nak tajrid anil dunia tadi, nak kasih kepada akhirat tadi, ya, ada dua jenis. Sama ada tafwid ataupun kamu bertawakal. Tak mampu bertafwid, jangan tinggallah tawakal tu. Ya. Kamu cari kerja dunia yang halal dan tayyiban mubarakan fi dengan niat untuk menguatkan diri dan hati ke arah taqarrub ila Allah. Boleh faham? Jadi maknanya tasawuf ni bukanlah ya benci dunia dan tinggal kerja dunia dan tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia, kau nak duduk di mana? Macam mana tuduhan orang-orang Wahabi, dia kata orang tasawuf ni benci dunia. Kita bukanlah benci dunia. Siapa suruh benci dunia? Bengong tu. Siapa suruh benci dunia? Kita ni disuruh benci segala yang dibenci oleh Allah mengenai duniawi, bukan dunia. Faham oleh dunia dengan duniawi, material dengan materialistik, sama tak? Kapital dengan kapitalisme, sama tak? Dunia dengan duniawi, sama tak? Tak sama lah. Benda dengan kebendaan, sama tak? Tak sama. Yang salah tu duniawi. Dunia saja tak salah. Material tak salah, materialism itu yang salah. Faham ya? Kadang-kadang orang tu tak ada pun harta tapi gila nak jadi kaya. Yang tu salah. Ada orang tu kaya raya tapi tak gila, kata dah, sebab mahabbatullah. Itu tak salah. Yang salah bukan dunia itu. Yang salahnya kamu ada dunia itu, kamu duniawi atau kamu ukhrawi. Kamu cari dunia itu, kamu ukhrawi atau kamu duniawi. Tapi kalau kamu tak dapat tidak daripada nak jadi orang ukhrawi, tak boleh cari dunia. Kalau cari dunia, kamu pasti jadi ahli dunia. Yang tu kena tajrid anil dunia. Maka peringkat mula kena tajrid anil dunia. Carilah sekadar menguatkan ibadah. Sekadar menguatkan ibadah. Kalau terlebih pencarian, jadilah seperti sahabat Nabi. Mereka tidak bawa balik rumah. Mereka infak fisabilillah sebelum sampai ke kubur, sebelum sampai ke tempat simpanan modal yang asal. Baik. Habis di situ. Jadi maknanya bukanlah salah ada harta. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Sulaiman ni kaya, terkaya di dunia. Tak ada yang sebelumnya, tak ada yang semasuknya, tak ada yang selepasnya. Dia yang terkaya. Ya. Yang keduanya Dzulqarnain. Dzulqarnain itu yang kedua selepas Nabi Sulaiman. Baik ya, habis. Jadi mereka ada dunia tapi tidak jadi duniawi. Dunia ada tapi tak jadi duniawi. Ada benda tapi tidak mencintai kebendaan. Duniawi itu apa dia? Cinta kebendaan. Dunia, harta. Duniawi, cinta kepada harta. Kadang-kadang apa pun tak ada, tapi cinta harta gila. Sampai mimpi naik roket ke bulan.
roket beli dekat England dia kata. Banyak duit? Banyak. Baik ya, habis. Alhasil, yakni kesimpulannya, mana-mana orang yang telah kasih dan asyik kepada dunia dan kepada kemegahannya ni, kemegahan dunia, nescaya jadilah ia lupa, tiada ingat ia kepada negeri akhirat dan kemegahannya. Maka jadilah ia daripada ahli dunia. Maka jikalau ia alim, maka jadi ia alim duniawi. Tambah sikit tu, alim duniawi, bukan alim akhirat, dan bukan alim ukhrawi. Seperti sedang jatuh daripada alim ulama yang muda-muda sekarang. Jangan kata muda, tua pun serupa. Ya, tua pun dah ada lagi. Dalam hati tuan-tuan ada tak hubung dunia? Dia katanya ulama. Kalau ulama pun ada, tambah kita orang. Kita bukan ulama, kita ulama. Makan nasi sedap, ulama. Kalau ulama pun ada, kita lagilah. Inilah dia ya. Bukan senang. Orang alim yang tahu akhirat, tahu syurga neraka, dia memilih dunia. Apatah kita yang tak alim, ya, lagilah mudah terjebak kepada kancah duniawi. Manusia ni ada 3 jenis. Yang pertama ahli dunia, yang kedua ahli akhirat, yang ketiga ahlillah. Yang pertama ahli dunia, semua orang tahu. Yang kedua ahli akhirat, semua orang tahu. Yang ketiga ahlillah. Siapa ahlillah? Ahlillah ni orang yang tidak ada dalam hati dia sesuatu jua pun daripada apa yang ia cari melainkan Allah sahaja. Ma fi qalbi ghairullah. Siapa yang teringin nak masuk syurga, itu bukan lagi ahlillah, itu baru ahli akhirat. Ahli akhirat. Tapi dia bukan ahli dunia lah. Kalau dia betul-betul berjalan menuju kepada jalan-jalan ukhrawi. Ahlillah ni dia tak nampak dah syurga, dia tak takut dah neraka. Yang dia ada dalam hati hanya mabuk dengan Allah. Itu ahlillah. Ya, ahlillah ni orang yang pangkat siddiqin. Ahli akhirat ni orang yang berpangkat abrarin, yang kita cerita dulu ni ya. Baik. Kalau ahli dunia ni antara asiyin dan ada yang lebih teruk munafikin. Wala'iyyazubillah. Baik, habis. Kita nak jadi orang mana agak-agak? Ya. Carilah jawapan sendiri. Kita nak jadi orang mana agak-agak. Jangan suka bertangguh-tangguh. Ya, jangan suka bertangguh-tangguh. Jangan rasa umur kita di dalam genggaman kita. Umur kita ni di dalam qabdatullah, dalam qabdah Allah, ya, di dalam genggaman Allah, kemahuan Allah, takdir Allah, yang Allah sudah pun mentakdirkan. Kadang-kadang kita tengok orang tu sehat-sehat, tak ada apa penyakit, COVID-19 pun tak singgah. Tiba-tiba dia yang singgah meletak kat kubur dulu. Orang yang kena COVID-19 dah sehat balik dah, tanam jagung dah. Dia yang sehat tadi pula singgah kubur, singgah tak balik-balik. Jadi kita tidak tahu bila kita mau pergi ke kubur untuk selama-lamanya. Kita tak tahu. Terus target, budget, planning, ya. Rupanya planning tak sampai ke kubur. Kita tak tahu. Tak lagi
Tak besok lusa. Cuba tuan-tuan tengok tarikh lahir tuan-tuan. Tuan-tuan cari tarikh lahir tuan-tuan. Hari apa tuan-tuan lahir? Boleh cari kan? Macam saya 18/12/69. Maka dia akan mati hari dia lahir tu. Jumaat dah, Senin dah, Khamis dah. Satu kata setengah ulama. Saya duk tengok ada juga betul orang yang mati hari Jumaat, akhirnya hari Jumaat juga mati. Alhamdulillah mati hari Jumaat. Kalau dia lahir tak ada hari tak ada. Kalau lahir hari apa? Tak tahu pun, tak ada hari. Sudah. Itu maknanya tak lagi. Jangan ada buat main. Tuan-tuan mati lagi hari apa? Cuba tengok Dan ni senang nak cari, tak payah buat kitab. Buka Google. Boleh tahu lah saya lahirnya hari apa, bulan berapa. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah dengan hari anda lahir. Tentang hari tu nak sampai minggu depan pun. Nak pula kata mati hari Jumaat, tuan-tuan malam ni pun. Nak pula yang lahir malam Jumaat, jaga-jaga tu. Ya. Tengok hari Khamis malam Jumaat pukul 11 malam. Ada lagi 3 jam setengah. Tuan-tuan saat lagi mati. Dengan ubat mai kita tak tahu kan. Berapa ramai orang yang sakit lama, tiba-tiba yang duk jaga dia tu jalan dulu. Dia boleh sihat, dah duk jaga dah jalan, dia pun kahwin lain lah. Penjaga dia dah jalan, dia tak jalan-jalan, tambah lagi lah, tunggu. Yang sihat tu jalan dulu. Soalan. Apa soalan dia? Ahlillah jika melakukan maksiat, adakah dia dapat dosa? Masya Allah. Ahlillah ni tak buat dosa dah lah. Tak nama ahlillah lah kalau dia buat dosa. Tak apalah dia tanya. Cuma kita nak jawab lah. Tak dinamakan ahlillah kalau masih berbuat dosa. Orang yang masih berbuat dosa namanya ahlul ma'asi. Orang yang pakar maksiat namanya, specialist in maksiat. Jaga faham tu. Yang bertanya ni. Jadi orang yang jadi ahlillah, dia tak buat dosa lagi dah. Tak ada dalam memori dia planning nak buat dosa, terfikir nak buat dosa pun tak ada. Dalam hatinya sentiasa ingat Allah, hidup pun ingat Allah. Mana dah nak masuk terasa nak buat maksiat, lebih-lebih lagi nak buat maksiat, dah ada lah. Yang dia buat maksiat ni kita. Ya. Baik, bagus juga soalan tu. Ini ada pula yang tanya, dia wakil pada orang nak tanya. Baik tuan-tuan, kita sambung tadi. Jadi kesimpulan dia bukan senang nak jadi ahlillah ini. Bukan senang nak jadi ahlillah, ya. Bukan senang, ya Allah. Semata-mata rahmat Allah. Dalam Quran dia kata zalika fadlun minallah yu'tihi man yasha. Demikian itu ia limpah kurnia Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi kita ni kena ada jalannya. Maka kita tanya kita, adakah aku sedang berada di atas jalannya? Ataupun aku masih tercari-cari jalan? Ataupun memang aku tak nak berjalan?
Aku hanya mengaji nak ambil tahu pula, bukan nak berjalan. Serugi-rugi orang belajar ialah orang yang belajar sekadar ambil tahu tetapi tidak mahu berjalan kepada berdamping dengan Allah. Ilmu ni tak kira ilmu apa pun kita baca, walaupun ilmu matematik, hikmah dia untuk berdamping dengan Allah. Matematik tu cakap orang putih, cakap Melayunya kira. Arab panggil hisab, yaumil hisab, hari perhitungan. Di mana? Akhirat. Jadi ilmu apa pun kita belajar, bawa kepada agama belaka, bawa kepada Allah belaka. Jadi kita belajar ilmu apa pun, ya, sepatutnya kita semakin hampir dengan Allah. Jadi kalau bertambah ilmu tak bertambah hampir dengan Allah, itu bertambah jauh kita dari rahmat Allah, menambahkan pendekatan kita kepada murka Allah. Bukan kata ilmu agama saja, tak kira ilmu apa lah. Ilmu apa kau belajar, patutnya kau lebih hampir pada Allah. Dalilnya berapa ramai orang yang belajar ilmu dunia, akhirnya dia belajar daripada ilmu itu, dia masuk Islam dan jadi orang yang hampir dengan Allah. Contohnya, satu cerita yang pernah saya cerita zaman dulu. Saya cerita. Satu orang penyelam antarabangsa, lebih kurang 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Lebih lah, lebih kurang 40 tahun yang lalu lah. Saya cerita pun dah hampir-hampir 15 tahun. Kisah tahun 60-an, bukan, tahun 70-an lebih. 70 berapa, 75. Seorang penyelam antarabangsa, apa nama dia saya tak ingat. Dia seorang penyelam antarabangsa, hebatlah penyelam, ya. Dia mengkaji dalam Quran, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam Quran ni Allah Ta'ala kata ada dua mata air tawar yang sentiasa keluar air mata, yang dikelilingi oleh air masin, di mana air masin itu tak bercampur dengan dia dan dia pun tak bercampur dengan air masin. Ya. Jadi dia mengkaji macam mana Muhammad ni boleh tahu di dasar laut Atlantik itu ada dua mata air tawar, sedangkan aku penyelam profesional pun takut nak pergi ke sana, cuma tahu sahaja. Ya. Adakah Muhammad pergi naik kapal selam? Zaman Muhammad ni ada ke kapal selam? Confirm tak ada. Adakah Muhammad ni man from Atlantis? Jadi umur 40-an kata saya tahu. Budak-budak tak tahu. Tahu man from Atlantis? Confirm tengok TV kecil. Sama kita. Hari Ahad malam Senin. The man from Atlantis. Nampak? Dia fikir-fikir lama, dia mati akal. 1400 tahun dulu memang tak ada orang pernah datang ke Atlantis. Jadi dia kata apa? Macam mana Muhammad boleh tahu? Mustahil kalau bukan satu kuasa yang amat besar, yang amat mengetahui, yang maha hebat beritahu kat Nabi ni. Siapa kuasa besar tu? Duk cari pula kuasa besar dunia mana? Zaman tu bukannya ada NASA ke? NASA tak ada, binasa ada. Ya? Zaman 1400 tahun dulu, ya, nuklear pun tak ada lagi, kapal selam pun tak ada lagi.
Ya, kapal perang pun pakai kayu. Ya. Akhirnya dia mengaku. Apa dia? Tentu ada Tuhan yang beritahu kat dia. Hasil daripada dia mengkaji ilmu geografi, dia masuk Islam. Beriman dia dengan Allah Ta'ala. Dia mengaji geografi, dia selidik Al-Quran, Holy Quran. Ya, dia masuk Islam. Itu saya kata tadi, ilmu apa pun kita ngaji, sepatutnya kita jadi bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah. Dalilnya penyelam tadi, dia cuma belajar ilmu menyelam dia, tapi dia jadi beriman kepada Allah. Kenapa kita mengaji agama tak jadi orang takwa Allah? Kenapa kita mengaji ilmu agama duk makan takwa Cina? Takwa tak ada. Kenapa kita mengaji agama tapi makin jauh dengan Allah Ta'ala? Jadi sebenarnya mengaji ilmu apa pun, dia boleh jadi orang yang bertakwa. Ada pernah berlaku, orang cerita kat saya di Taiping, tengok, di tempat saya, satu doktor Bengali. Tapi doktor Bengali dia tak pakai turban dia tu. Satu ketika ada satu orang Pak Imam masuk hospital Taiping, dia kena serangan jantung, high attack. Jadi dia cek jantung Pak Imam tadi. Dalam jantung dia bunyi Allah 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 Allah. Hai. Jantung orang ni bunyi lain, dia bunyi lain. Dia panggil misi, langsung mai tengok. Misi dia kata ini nama Tuhan. Ya, yeah, I know. Pergi X-ray. Pergi X-ray, belah kanan ni gambar Kaabah, belah kiri ni gambar Masjid Nabawi. Dia orang sembunyikan cerita. Akhirnya doktor Bengali tadi masuk Islam. Pak saya mengaji doktor masuk Islam. Kita mengaji doktor masuk kafir. Apa cerita dia ngomong tu? Orang Islam mentang-mentang lama jadi doktor, nak sembahyang pun tak mau lah. Dia rasa dia maju ni, dia tak sembahyang, malu kat keling tadi ya. Menggaji tadi lagi pandai padahal. Apa? Itu di Taiping tengok. Saya tak ingat tahu bila. Tapi tak berapa lama, orang yang Pak Imam tu kampung Air Kuning. Air Kuning, jalan ke Taiping daripada Cangkat Diri, kampung saya tu lebih kurang 5 km. Kita tahu tak? Cerita baru ni. Rumah dia dekat dengan rumah Datuk Mio Abdul Rahman. Itu Mahaguru Silat Gayung Gaib Malaysia. Arwah lah. Itulah dia tuan-tuan. Sepatutnya mengaji dunia pun boleh ingat Allah. Kalau dunia tu jadi ukhrawi. Tapi kalau mengaji akhirat pun jadi duniawi, itulah jadi ulama usuk ni, ulama busuk. Ya? Sebab dia belajar tapi tak pakai akal. Dia belajar pakai nafsu. Rupa iblis ikut malaikat beribadah bukan pakai akal, pakai nafsu. Akhirnya jadi apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Habis di situ. Kat mana kita baca tadi? Lupa tak ada pula. Dan apabila tiada kasih dan tiada asyik ia kepada dunia dan kepada kemegahannya, dan jikalau ia memilih akan beberapa harta yang banyak sekalipun, nescaya ia kasih dan asyik kepada negeri akhirat dan kepada kemegahan yang kekal. Kerana nampak telus mata hatinya akan bahawasanya nikmat syurga
dan kemegahannya itulah yang kekal selama-lamanya. Adapun nikmat dunia sementara sebelum mati dan kiamat jua. Dan apabila ia kasih dan asyik kepada dunia dan kemegahannya, dan jikalau ia miskin sekalipun, nescaya jadilah ia lupa, tiada ingat kepada negeri akhirat dan kemegahannya. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kerana beberapa banyak orang yang kaya dunia seperti Nabi Sulaiman dan lain-lain daripada wali-wali, maka jadi kasih mereka itu dan asyik mereka itu kepada negeri akhirat dan kemegahannya, kemegahan akhirat, dan membanyakkan amal ibadah dan beberapa maka tiada jadi kasih mereka itu dan asyik mereka itu kepada negeri akhirat dan kemegahannya, bahkan kasih mereka itu dan asyik kepada dunia dan kemegahannya kerana buta mata hatinya mereka itu daripada nampak. Dan jikalau alim, maka dinamakan alim dunia, yakni alim duniawi. Dunia tak salah, yang salahnya duniawi. Yang besar salah yang tersebut di dalam beberapa hadis yang tersebut tadi, maka tidak dikehendaki dengan tiada kasih kepada dunia itu membuangkan segala harta. Bukanlah dengan makna tak kasih dunia tu pakai buang harta dalam laut. Tadi dia kata kami ngaji tasawuf kat pondok Syatariah, ya, ustaz dua buang harta kat dalam laut. Jadi kami pun nak pergi ke laut Port Dickson, nak pergi buang. 3 hari lagi main libat agama tekak. Siapa suruh pergi buang? Mari letak kat pondok ni lah. Aku nak buat selama kat belakang. Ya, dah nak buang. Dia bukan suruh buang, dia suruh jangan campakkan kasihmu kepadanya. Campakkan kasihmu kepada yang ampunnya. Siapa dia yang ampunnya? Yang menjadikan kamu dan yang menjadikannya. Dengan umpama dijualkan atau digadaikan dia, maka dinamakan sufi. Ya, jual tak apa lagi, gedai tak apa lagi, dibuang dalam laut tu. Itu namanya sufi. Yang ni bodoh. Yang ni tegah oleh syarak padanya. Kita ditegah buang harta mata-mata jadi membazir. Innal mubazira akhawanu syayatin. Membazir itu saudara syaitan. Kita tak disuruh membazir, buang-buang mata-mata dah. Dah tak nak pakai, main derma sedekah orang. Bukan? Ni ikut-ikut tasawuf sama lah. Aku nak buang semua. Lepas tu nak sedekah orang sama, tak boleh. Nanti hang pula hubung dunia. Aku nak buang laut. Cerdik. Tak ada pula orang lagu tu. Tak pernah jumpa. Ada ke? Tak jumpa ke lah. Yang ada celapak cari dunia sampai lupa pergi masjid. Itu banyak. Yang nak buang harta dunia pasal nak mahabbatullah pun tu tak boleh jumpa lagi lah. Kalau ada tu orang gila. Ada satu orang, dia terbuang rantai meh dia dalam tong sampah. Lepas tu dan pula mari lori sampah. Setengah gila dia cari lori sampah. Setengah gila. Dia lah jumpa balik, dia dapat dia punya ya dapat balik. Dia punya menari syok. Nak terima kasih kat driver lori sampah dah tak ada. Punya gila. Itu baru meh rantai. Bukan lagi jongkong no? Yang ditegah oleh syarak padanya, maka kerana bahawasanya orang yang tidak nampak pandangan mata hati kepada keadaan dunia itu kehinaan dan nisbah kepada akhirat dan kekeruhannya, dan bercampur lazat dunia itu dengan fidyahnya,
yang kekal selepas itu, maka terputus oleh barang yang bersih ia daripada lazat dunia, padahal bersegera, maka orang yang tersebut itu fasidun akal, rosak akal, kerana bahawasanya yang dipandangkan dengan mata hatinya dan yang dicuba daripada ahli percubaan itu ialah yang menunjuk di atas fasid akal orang yang tersebut itu. Maka betapalah ini bagaimana mungkin, maka betapalah ini bagaimana mungkin dibilangkan, yakni diperkirakan orang yang tiada akal itu dimasuk di dalam jumlah daripada alim ulama akhirat. Macam mana orang tak ada akal jadi ulama akhirat? Bahkan ialah dimasuk dalam jumlah alim ulama su', yakni alim ulama yang jahat. Dan Nabi kata Dajjal. Habis. Dan barang siapa tidak nampak pandangan dengan mata hatinya dan tidak i'tiqad ia dengan hatinya, akan sabit 3 perkara. Bahkan ia nafi akannya, panjangnya. Bila nak berhenti ni, panjang sangat. Maka tuan-tuan tanda dan barang siapa, tolong tanda di situ. Kita sambung malam esok, insya-Allah. Oi, malam besok tak ada. Malam besok kita ada majlis Maulidur Rasul. Jadi kita sambung malam Ahad, insya-Allah. Baik, kita baca hikam. Ulama-ulama dulu ni, mereka ni mahir sastra, tak macam orang lain ni mengaji sains. Jadi karangan mereka tu panjang, berjela-jela. Maklumlah sastrawan. Jadi cakap panjang, pusing, pun baru sampai tempat dia balik. Oh, sikit je. Jangan cinta dunia, kata. Pusing banyak-banyak tu di situ sikit. Orang hari ni dia tak minat sastra, dia minat sains. Ya. Pasal apa? Yang pertamanya gaji besar. Ya. Yang keduanya, kalau otak cerdik tak nak ngaji sastra lah, nak ngaji sains. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, sains je dapat duit. Kerja sains je dapat duit. Nampak? Jadi nak apa? Nak pendek lah. Cakap sikit-sikit sudah lah. Faham lah. Tak nak banyak-banyak. Baca kitab Turas ni panjang. Dah tak titik, panjang dah tu. Nak cari berhenti ke mana ni. Aduh, ustaz ni jangan bercerita. Itulah dia beza. Habis kalau panjang berjela tak faham lagi, teruk doa tu. Dah pendek, direct to the point, dah tak faham. Jela-jela pun tak faham. Siapakah yang dikatakan faham? Yang dikata faham itu ialah orang yang ingat Allah
bila dapat ilmu ingat Allah, faham ngaji ingat Tuhan. Kalau lagi banyak faham, lagi banyak kitab, lagi jauh dengan Tuhan, itu namanya orang tak faham. Orang tak faham ni kadang-kadang dia punya kitab berlori-lori, tapi tak ada manfaat apa-apa pada diri. Khusirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat kalau tidak dengan rahmat Allah. Baik, kita sambung, kita ikam muka surat 13. Muka surat 13 baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan barang siapa kasih ia akan menzahirkan sesuatu dalam segala halnya yang lain daripada yang telah menzahirkan Allah Ta'ala akan dia dalamnya, maka adalah yang demikian itu menunjukkan akan kesudahan jahilnya. Titik. Baik, apa kata dia? Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, dan barang siapa kasih ia akan menzahirkan sesuatu. Yakni barang siapa kasih, makna kasih di situ bukan cinta, yakni berkehendak. Barang siapa kasih, yakni sesiapa sahaja yang berkehendak. Kasih maknanya yang berkehendak, teringin, mahu. Kasih dengan makna berkehendak, teringin, mahu. Itu kata kasih. Akan menzahirkan, yakni supaya menzahirkan sesuatu dalam segala halnya, iaitu inginkan kelebihan duniawi, supaya kemasyhuran dan kekayaan. Duitnya lagu tu. Maknanya dia nak dengan dia beramal itu terbit pada dirinya karamah. Dia nak, dia menuntut ilmu, kemudian dia beramal tarekat, dia nak timbul karamah. Apa dia? Boleh terbang, boleh raih, pegang batu jadi emas, pegang daun jadi mani, pegang proton saga jadi Ferrari. Tu dia. Pegang pekho jadi excavator, pegang helikopter jadi kapal terbang. Dia nak lagu tu. Pegang handphone jadi hammer, pegang hammer jadi himar, pegang hammer jadi hanger. Nak boleh tukar-tukar lagu tu. Seronok. Ya. Pegang kepala orang, hembus sikit, lega penyakit. Dapat kelebihan, bangga, seronok lagu tu. Ramai orang lagu tu. Ramai pun orang lagu tu. Betul tak? Cari amalan-amalan, nak kebaik, nak terbang, nak itu, nak ini, nak kaya selalunya. Kalau tidak, tak beratur lemah tak bomo. Ada yang bawa kura-kura. Ada yang bawa kerih berlubang. Ada yang bawa setrika lama, cak ayam. Ada yang bawa dulang tembaga 18 inci. Buat apa? Menurun 6 ekor. Nak kelebihan tu. Tok rumah ataupun syok nak menipu orang.
Orang yang pergi tu duk syok agak kena tipu. Bodoh. Bodoh di dunia, wal bodoh di akhirat. Yang kenyang untuk bomoh. Tak ada orang dah pergi juga. Untuk bomoh tu belajar ilmu menipu mana tak tahu lah. Gunung Jerai kan, gunung apa tak tahu. Belajar sebab nak menipu kan. Hanyalah dia, kita berlaku tu ni. Belajar sebab nak ubah orang naik tu. Tak dapat, pantang-pantang je lah. Orang percaya juga. Ni orang yang buat ni tak jauh ni. Doket je ni. Doket mana? Depan kau ni lah. Habis ambil kau je tu pun hati. Percaya kita habis. Belajar nak jadi lagu tu. Nak jadi apa? Bohong. Belajar nak jadi lagu tu nak hebat nak Jadi bila kita beramal ibadah, jalan ibadah dah. Apa dia? Dah masuk tarekat dah belajar fardu ain dah, tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu, sorab pun belajar, hadis, tafsir, mantik, balaghah, badi', bayan, ma'ani, arab, semua belajar ya. Tiba-tiba nak kepada kelebihan, maka adalah yang demikian itu menunjukkan atas kesudahan jahilnya. Itulah ya seberat-berat jahil manusia. Masya-Allah. Dulu belum belajar jahil, dah belajar seberat-berat jahil jadi. Sejahil-jahil orang alim ialah orang alim dengan ilmunya jadi bertambah jahil. Apa dia? Dengan ilmu cari dunia. Dengan ilmu cari dunia ni. Minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada kita terkena lagu ni, ya Allah. Ni alim dah ni. Kita tak alim lagi bahaya. Orang alim ni orang yang dah ada peluru, yang dah ada dinding, yang dah ada security, yang dah ada macam-macam, pun terkona juga. Tambah kita tak alim lagi terkona. Lagi mudah, ibarat mudah kita lagi mudah lah daripada orang alim tu. Faham tak? Jangan dia kata orang alim kena, kita jangan duduk mengaji sekali jadi alim, jadi naya macam ni terus duduk mengaji itu lagi teruk. Kalau orang alim pun jadi lagu ni, tak alim lagi lah brother. Jangan pandai tak ketahuan. Sebab saya pernah tengok, kalau jadi alim teruk macam ni, baiklah kita tak usah ngaji. Pasal apa? Jadi alim teruk macam ni lagi teruk. Kita tak alim tak teruk sangat masuk neraka kan. Pandai. Ini dia tafsir kepala otak tu. Tafsir pakai kepala otak dia. Baik. Dan terdindingnya, yakni terdinding daripada mendapat ma'rifatullah. Karena bahawasanya jikalau ada ia tahu, ringkas sangat tu, ta'liha bukan tahi tu. Ataupun ta'liha tah, bukan tahu tu. Bukan tauhu. Bukan tauhu taqwa tu, tahu. Karena bahawasanya jikalau adalah ia tahu, yakni dia mengetahui segala urusan itu adalah urusan Tuhan. Kita hendaklah faham bila kita ngaji, dapat kita faham pun urusan Tuhan. Dapat kelebihan ke, dapat musibah ke, urusan Tuhan. Kita hanyalah menjalani takdir ilahi. Kita tidak boleh mendahului takdir Allah. Kita sudah pun tertakdir pada azali. Siapa yang mengingkari takdir, hukumnya kufur, syirik. Jangan mendahului takdir ilahi. Wajib redha dengan segala takdir.
Maka kalau dia tahu itu semua urusan Allah, nescaya tiada baginya iradah, yakni tentulah dia tak plan untuk dirinya sendiri, kerana dia tahu dia sudah diplan oleh Allah. Kita ni sudah diremut oleh Allah. Maka kita jangan cuba nak remut kita. Nanti kan diremut keluar masuk tu. Dan tiada kasih ia kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadi kasih kepada Allah ni bukan benda mudah. Kena melalui 9 tingkatan nafsu, 9 tingkatan sifat-sifat mahmudah. Masih ingat ke belum? Ataupun sudah lupa? Kita ulang kaji. Yang pertamanya sifat wajib melangkah, sifat al-khawf dan ar-raja. Yang keduanya zuhud. Yang ketiganya sabar. Yang keempatnya syukur. Yang kelimanya ikhlas. Yang keenamnya tawakal. Yang ketujuhnya fakir. Yang ke-8-nya redha dengan qada Allah. Yang ke-9-nya mahabbatullah. Itu bukan kasih kepada Allah. Lepas kasih tu baru datang tajalli Allah. Ya, fana dan baqa billah. Itulah dia sebenar-benar habibullah. Ya. Al-alimun fal-alim habibullah walau kana fasiqan, wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Wa alim tu kekasih Allah walaupun dia fasik. Fal alimu habibullah walau kana fasiqan. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang jahil itu musuh Allah walaupun dia seorang ahli ibadah. Apa maksud dia? Maksudnya ialah bagi orang yang paling bawah, belajarlah alim dulu walaupun duk rajin buat dosa. Mudah-mudahan ilmu itu nur, kata Imam Syafi'i. Satu hari dengan sebab ada nur, dia jadi orang yang bertaubat. Sebab apa? Dia ada ilmu tadi. Tapi kalau orang jahil, dia tak ada ilmu, beramal, tiba-tiba datang syaitan. Syaitan tu kata, engkaulah Nabi akhir zaman. Dia pun mengakulah, akulah Nabi Melayu. Kan dah kena tangkap. Pasal apa? Jahil berdengung tadi. Bahayanya beramal tanpa ilmu, jadi macam mana? Jadi iblis. Iblis ni beramal tanpa ilmu. Orang kata iblis tu guru malaikat. Siapa kata? Kitab mana dia ngaji? Yang paling sahihnya iblis tu bukan guru malaikat. Iblis tu dia tiru ibadah malaikat. Malaikat mana ada guru? Malaikat terus berguru dengan Allah. Ya. Jadi iblis ni tiru malaikat. Pasal dia tahu malaikat ni baik-baik. Geng dia semua dah jahat-jahat. Nama dia asal Azazil. Ya, dia tak puas hati geng-geng dia tu, dia kawan dengan malaikat. Tapi akhirnya sebab dia ibadah tiru tak mengaji, jadi dia takabur dengan Allah Ta'ala, takabur dengan Nabi Adam. Akhirnya jadi apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Degi dia dan takabur dia, dan adalah ia dari golongan orang yang kafir. Dialah orang kafir pertama, katanya dalam Quran. Ya. Baik. Jadi sebab tu kita tak apalah ngaji-ngaji dah dulu. Ya. Jangan pula kata aku nak ngaji pun buat dosa, aku tak sedut ngaji. Dan
Ngaji terus. Mudah-mudahan lama-lama ilmu tu jadi nur. Dia memadamkan perasaan ingin buat dosa. Mudah-mudahan dia mati tengah mengaji, bukan tengah buat dosa. Dia mati tengah matlaah kita, bukan tengah membawang orang. Kalau tak mengaji, langsung tak ada buat kerja orang. Tak mati tu confirm lah tengah buat maksiat. Tapi orang mengaji ni, dia ada dua keadaan. Maksiat pun ada, ngaji pun ada. Mudah-mudahan dia mati tengah ngaji, tengah balik daripada mengaji, tengah matlaah kita. Mati dia buat baik, matinya husnul khatimah. Mati dalam rahmat Allah. Jadi biarlah kita walaupun tak banyak beramal mengaji. Mengaji tu, menuntut ilmu tu beramal dah lah tu. Jangan beramal tanpa ilmu, itu maksiat. Maksiat yang terdinding daripada kebenaran ialah beribadah dalam keadaan jahil, tak mengenal hukum sifat ketuhanan Allah dan tak mengenal hukum hakam Allah. Tu Nabi kata, sayati zaman abidun jahilun, akan datang di suatu zaman ahli ibadah yang jahil. Ini geng-geng syaitan sebenarnya. Guru Nanak ni, guru kepada ajaran Sikh, asalnya Islam, tapi dia jadi murtad sebab ni lah, beribadah dalam keadaan jahil. Datang setan kata hang kena ubah Quran, dia pun balik ubah Quran jadi Sikh. Sikh maksudnya apa lah? Sakit lah, S-I-C-K, sakit. Tapi dia ubah sikit lah, S-I-K-H, nama sama juga, sakit juga, sakit gila babi. Akhirnya jadi murtad, pengong buat itu. Baik. Saya baik kita ngaji, jangan tak ngaji. Nuntut ilmu, jangan dua kali beramal tapi pentingkan nak menuntut ilmu. Jadi golongan apa? Golongan syaitan. Syaitan cukup suka orang buat ibadah tanpa ilmu. Pasal apa? Geng moyang dia iblis. Iblis beribadah tanpa ilmu akan jadi kafir. Dia suka-suka. Hari ni orang suka sangat beribadah. Rugilah malam Jumaat tak baca Yasin. Pasal apa lah? Dia pun baca kitab hikam pula. Baca Yasin lah malam Jumaat. Bodoh punya ustaz. Lepas baca Yasin, tengok pula senario Yasin, apa cerita. Tanya sifat 20, baca Yasin tu. Ya. Mati besok ni orang dia bacakan Yasin, malaikat tak baca Yasin nak kubur. Malaikat tanya kau, "Ma rabbuka?" Kau sifat 20 pun tak faham. Boleh kau baca? Balik kau ingat? Boleh jawab? Nanti bacaan Yasin orang yang hidup pun tak ampuh lagi. Pasal kita tak kenal Tuhan. Jaga, jangan terpedaya dengan amalan sunat, tapi tinggal perkara yang wajib, iaitu ilmu untuk mengenal Allah dan mengenal hukum hakam Allah. Orang dulu ni dia kata mengaji ni ngaji Quran. Sebut kata mengaji kitab tak faham dia. Sebab ngaji Quran lah. Ngaji dah ni ngaji Quran. Ni ngaji kitab ngaji apa ni? Aku tak kerti nak cakap. Penyakit zaman tu sampai ni ada. Habis nak kata apa? Menuntut ilmu. Dah dalam sangat pula bahasanya. Dia tulis pula talibul ilmi. Bukan talibul ilmi, talibul ilmi. Kalau talibul ilmi melawan ilmu, dia talibul ilmi, penuntut ilmu. Talibul ke talibul? Kau sila aja talibul, melawan ilmu. Hari ni tak banyak talibul ilmi, yang banyak talibul ilmi.
Ya, penentang ilmu dunia lawan, ilmu akhirat lawan, ilmu dunia dah. Tapi kita dah lah. Tuan-tuan tengok FB ni dah lah baik-baik belaka. Baik, insya-Allah. Karena bahawasanya orang yang tahu itu putuslah iradatnya. Orang yang kenal Allah, tahu dengan mana orang yang kenal Allah, putuslah iradatnya, jadi tidak lagi berpegang kepada usaha diri, kerana sentiasa memandang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan segala perbuatan kamu. Dan Allah jadikan kita, Allah yang jadikan segala perbuatan kita. Buat apa kita nak plan-plan lagi? Jangan mendahului takdir Allah. Ya. Dan gugurlah ikhtiarnya, yakni hilanglah rasa memilih untuk menghendaki sesuatu, kerana baginya pilihan Allah itu yang terbaik. Dan memang Allah pun yang memilihkan, bukan kita yang ada kuasa memilih. Ya, serta Tuhannya. Ya, yakni menghendaki sesuatu yang melebihi daripada yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, tak ada dalam hati orang yang ma'rifatullah, orang yang arif billah. Kita tak kenal Tuhan je, nak tu, nak ni, planning tu, planning ni. Ya. Habis tu Nabi planning. Nabi ni rendah lagi ke peringkatnya daripada orang sufi? Sedangkan yang kita tahu Nabi Muhammad ni orang yang paling tinggi darjah makrifah dengan Allah. Kenapa Nabi pun planning? Nabi planning berperang. Nabi berperang, ya, sampai 26 peperangan. Zaman Nabi ada 64 peperangan. 26 Nabi sertai, yang dinamakan peperangan Ghuzwah. 38 Nabi tak sertai, yang dinamakan peperangan Syria. Habis Nabi plan perang, kenapa Nabi tak kata kita jangan langgar dia, pegang Allah yang gerakkan kita, apa nak takut? Nabi tak kata lagu tu. Bahkan Nabi mengaturkan peperangan dalam perang Uhud. Nabi pilih satu ketua duduk atas bukit, jaga orang-orang hang ni jangan turun selagi ketua perang kata jangan turun. Tapi dia turun juga. Akhirnya kalah perang Uhud orang Islam. Ya, pasal apa? Lari strategi. Bukankah itu strategi Nabi dah hancur? Kenapa Nabi dia strategi lagi? Minta Allah Ta'ala, Allah benarkan aku. Boleh saja kalau Allah Ta'ala nak, datang muka bumi ni semua orang mukmin yang muttaqin, tak ada seekor pun kafir, boleh. Apa tak boleh? Allah jadikan. Ya. Tapi apa hikmah Allah jadikan kafir, Allah jadikan mukmin? Ya. Pertama nak jawab ni apa dia? Kamu jangan tanya apa yang Tuhan buat. Kamu tanya diri kamu, kamu tu akan ditanya Allah. Kamu dah standby untuk ditanya. Tanya hak dulu. Benar? Baru jawab. Nombor 2, hikmah Allah jadikan mukmin dan kafirin ialah mukmin itu umpamanya buah, makanan yang lazat. Kafirin itu sisa dia, tai dia. Jadi tai padat dah dibuang, buang dalam tanah kambuh. Macam kita tanam pokok, buah tu umpamanya mukmin tersimpan dalam raga. Daun yang luruh tu umpamanya sisa dia kafir. Kita sapu-sapu, kita bakar.
Ya, itulah umpamanya. Ya, umpamanya. Jadi bila kita mengerti kita adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah, segala kehidupan, perjalanan hidup tak lari daripada kehendak dan takdir Allah, maka terkadang kita pun dah tahu dah. Kita dah tahu Allah yang takdirkan. Kenapa kita nak plan-plan? Maka kita jawab, sesungguhnya apa yang kau plan tu telah pun diplan oleh Allah pada azali. Nak tanya lagi, memang bodoh, susah nak faham, nak cerita. Kita ni menjalani takdir Allah. Kita ni menjalani plan Allah. Kalau kita pun buat plan, itu bermakna plan itu telah diplankan oleh Allah. Ibarat kita tengok filem. Kita tengok filem, filem ni apa dia? Filem, pelakon filem, tajuk dia. Filem tajuk dia pelakon filem. Dalam pelakon filem tu ada pensyarah dia. Pengarah dia, sutradaranya. Sutradara tu berlakon je, jadi sutradara. Padahal ada sutradara yang lain yang mengarahkan dia jadi sutradara. Jadi apa dia? Plan dalam plan. Jadi sutradara yang kedua ni ikut arahan sutradara yang pertama. Dia ikut apa bos dia kata, aku je sutradara. Dalam filem Bangkrak. Bangkrak tu pun diplankan oleh pengarah yang pertama juga. Betul-betul punya pengarah tu hak tadi, hak luar, bukan hak berlakon dalam. Sebenarnya punya plan bukan kita, Allah yang plan. Plan kita tu telah diplankan oleh Allah. Bila? Masa azali. Plan Allah ni qadim lagi azali, tidak dimulakan oleh tiada. Bukan baru plan. Bukan bila kita zikir baru Tuhan nak bagi pahala, tak berzikir Tuhan tak bagi. Tak, bukan lagu tu. Hakikatnya kita berzikir tu pun Allah dah plan pada azali, sekian-sekian masa kawan ni, budak ni akan berzikir. Maka Tuhan pun dah plan pahalanya begini-begini. Sampai waktunya maka berlaku. Maka malaikat rakib tulis pahalanya. Hakikatnya malaikat rakib tulis pun telah diplan oleh Allah. Malaikat rakib akan tulis. Itu namanya kita hanyalah menjalani takdir Allah. Ya. Jadi faham betul-betul makna iradah Allah. Jadi kita ni ada iradah dah? Tak ada. Maka orang yang faham iradah Allah, putuslah iradahnya. Faham? Orang yang tajalli iradah Allah dalam hatinya, maka putuslah iradahnya. Orang yang tajalli kemahuan Allah ke atas dirinya, maka putuslah rasa mahunya kepada sesuatu. Kerana takjub dengan iradatullah, kerana takjub dengan kehendak Allah. Dia hanyalah menjalani kehendak Allah. Kita buta dengan itu. Kita duk kata kita. Sebab kita terhijab dengan ananiah, ditambah pula dengan dosa, apatah lagi ada syirik, wal-a'yazubillah, lagilah buta, wal-a'yazubillah. Itulah kita ni tuan-tuan, kena belajar tauhid, kena belajar fiqh, kena belajar tasawuf dengan bersungguh-sungguh. Kemudian jalani tarekat sufiyah seperti mana ulama-ulama dulu, supaya kita selamat di dunia dan di barzakh dan di padang mahsyar dan seterusnya di yaumil hisab, dan mudah-mudahan terlepas daripada api neraka, dapat meniti titian sirat dengan selamat dan menjadi ahlul jannah, ahli syurga. Ni berangan nak jadi syurga, tapi nak mengaji tak berapa minat. Jadilah tamanni. Ya, jangan duk berangan.
Jadilah ar-raja'u, orang yang berharap. Berharap kena ada, ya, kena ada gerakannya, kena ada kewibawaan dia, iltizamnya, komitmennya, kata orang lain. Jangan duk berangan, aku nak masuk syurga tapi sembahyang mudah. Syurga apa kau dapat? Itulah dia, ya. Habis. Dan kerana inilah mengisyaratkan muallif dan kata Syekh radhiyallahu anhu, kita berhentilah dekat dulu. Lama-lama mengaji tak boleh masuk dah. Masuk angin keluar asyap lah. Sagi yang baca kitab pun pening. Saya pun letih dah rasa. Hari ni letih rasa. Pagi sampai petang, ya. Tengah panas tak hujan. Alhamdulillah. Walaupun hujan lama, tapi Allah selamatkan kita daripada malapetaka. Dengar ceritanya di Selangor banjir, dengar ceritanya di Melaka banjir. Kita tengah-tengah tak banjir, alhamdulillah. Allah bagi rahmat. Bukan? Di Selangor beratnya Covid dulu. Melaka pun berat, Johor lagi berat. Kita Negeri Sembilan, alhamdulillah. Fasa 4 yang terbaik di Malaysia, ya, alhamdulillah. Buatkan zikir, buatkan ingat Allah. Allah tolong kita, insya-Allah. Kita tak jaga kita, Allah jaga kita. Baik. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kemudian katanya, dan kata Syekh, ini Syekh Atha'illah radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.